Last lesson kita dah buat latihan taburan normal yang asas. Hari ini kita akan level up latihan taburan normal. Hari ini kita masih buat taburan normal, tapi sekarang kesukarannya kita level upkan sedikit. Okay, masih taburan normal. Kita dah buat latihan 1, latihan 2. Hari ini kita buat latihan 3. Latihan ini masih menggunakan formula skor Z, iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. Ingat, mu ialah mean, sigma ialah sisihan piawai. Dan X mewakili pemboleh ubah rawak taburan normal. Ini yang biasa, yang belum dipiawaikan lagi ya. X ialah yang belum dipiawaikan, Z ialah skor piawai lah, iaitu yang sudah dipiawaikan. Oleh itu dipanggil skor piawai atau skor Z. So, setiap kali pelajar nampak Z maksudnya skor piawai ya, yang sudah piawai. So, formula ini dia menghubungkan X dengan Z. Satu yang sudah dipiawaikan, X belum dipiawaikan, iaitu hanya pemboleh ubah rawak taburan normal. Z pula ialah pemboleh ubah rawak taburan normal piawai. Atau dengan ringkasnya dipanggil skor piawai atau skor Z. Okay. Hari ini latihan hari ini kita level up sedikit. So ada cerita lah, ada cerita kehidupan harian. Kalau yang simple kita straightforward, dia tak ada cerita-cerita lah. Ada cerita, tak ada cerita, actually sama saja. Tapi yang straightforward itu dia terus bagi, macam terus bagi X ialah 54. Dia terus bagi tahu X berapa. Yang ini X ada dalam cerita, iaitu macam nilai lah. Nilai ada dalam cerita kehidupan harian. Okey, kita mula dengan soalan 1. Bil air di suatu taman perumahan bertaburan normal dengan min RM51 dan sisihan piawai RM13. A. Cari skor Z jika bil air bagi sebuah rumah adalah RM57. A ini masih soalan yang basic macam yang pelajar buat dalam lesson yang lepas. Terus pakai formula pada slide pertama tadi, iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. Kalau soalan minta kamu cari skor Z saja, kita pakailah formula tadi ya, formula Z tadi, iaitu formula inilah. Sebab nak cari skor Z, apakah skor Z? Z lah, skor Z ialah Z. So kita hanya masukkan ini, cikgu dah labelkan nilai-nilai penting yang perlu kita gantikan dalam formula ini. Yang warna ungu ialah mewakili X, iaitu pemboleh ubah rawak taburan normal. Soalan mula-mula dia mesti bagi tahu kuantiti ini iaitu bil air, bil contohnya bil elektrik ke bil air bertaburan normal. Maksudnya ia mempunyai taburan normal. Maka nilai apa? Bayaran itu, nilai bayaran bil air itu ialah pemboleh ubah rawak taburan normal iaitu X. Diwakili pemboleh ubah rawak taburan normal diwakili oleh X, iaitu X di sini. So kita senang saja macam dulu kita gantikan X dengan 57 yang purple color. Kemudian dua nilai penting untuk taburan normal iaitu mu dan sigma ialah yang warna merah. Okay. Mu ialah 51 iaitu mean.
sigma ialah 13, iaitu sisihan piawai. Kita masukkan saja mu dan sigma dan juga X yang purple color dan kita tekan kalkulator kira. Dan hati-hati ingat selepas tekan tolak 51, pelajar kena tekan button sama dengan bagi kalkulator kira dulu, kira tolak dulu, pelajar baru tekan button bahagi diikuti dengan 13. Baru boleh dapat jawapan yang betul, iaitu Z sama dengan 0.4615. Pelajar bunda kepada jawapan akhir, bunda jadi 4 angka bererti, ingat kena bunda jadi 4 angka bererti, jangan sikit sangat, jangan sampai 2 tempat perpuluhan, kena 4 angka bererti, bagi lebih tepat. Okey, soalan B pula, lepas cari skor Z, sekarang mesti kena hitung keberangkarian. Hitung keberangkarian bahawa bil air sebuah rumah yang dipilih secara rawak kurang daripada RM48. Kurang. Sekarang kita nak cari keberangkarian, maka kita kena tuliskan simbol yang mewakili keberangkarian, iaitu P huruf besar, kemudian dalam bracket tuliskan apa? 48 itu ialah X, pemboleh ubah rawak, taburan normal, X lebih kurang daripada, so guna simbol kurang daripada 48. Okey. Kemudian ingat, bila kita nak kira keberangkarian, kita mesti tukar X kepada Z, iaitu juga menggunakan formula hijau di sini, iaitu guna formula skor Z. Ingat, setiap kali kita kira keberangkarian, kita mesti buat pemiawaian X kepada Z atau tukar X kepada Z, sebab sifir dan kalkulator hanya memberi kita keberangkarian untuk taburan normal piawai. So kita mesti tukar X kepada Z. So sama juga kita kita gantikan 48 dalam formula hijau ini, sama macam soalan A lah. Hanya sekarang kita buat dalam bracket, dah ikut, bukan sama dengan ikut simbol kurang daripada. So Z kita pakailah formula Z, X ialah 48 yang ungu dalam dalam soalan B, sama juga mu dan sigma ialah 51 dan 13 sebab masih soalan yang sama, so mempunyai mu dan sigma yang sama. So sekarang cikgu buat soalan A dan B di sebelah menyebelah, so pelajar nampak cikgu gantikan mu dan sigma yang sama, iaitu yang warna merah. Okey, sekarang kita guna kalkulator macam soalan A ini, kita kirakan pecahan di sebelah kanan ini, yang lain itu kita salin balik. Yang ini kita dapat sebab kecil tolak besar, so ada negatif. So ingat, Z itu dia, ingatkan dia punya graf, tengah-tengah paksi Y kosong. So dia sebelah kiri kosong ada negatif, sebelah kanan kosong ada positif. So Z dia boleh nombor negatif atau nombor positif. Ikut saja kalkulator kira dapat negatif, maka kamu pun ikut saja. Okey, lepas dah tukar X jadi Z, dah dapat satu nilai Z, kita boleh mula guna kalkulator untuk kira keberangkarian ini atau cari keberangkarian atau hitung keberangkarian. So ingatkan langkah, setiap kali cikgu tunjuk ini, saya ingat pun sudah lekat dalam otak pelajar semua. Okey, nak guna dia ada 3 jenis kan, P, Q atau R untuk pelajar pilih. So nak pilih mana, tengok yang merah di bawah ini. Lebih kecil kita pakai P. So kita start dengan kecil, kemudian tengah, lebih besar. Senang saja. R maksudnya R ialah right dalam bahasa
Inggris kan, right maksudnya kanan. Kanan ialah lebih besar. Dia tunjuk ke kanan, ini tengok yang tajam ini dia tunjuk ke kanan, maksudnya kanan. Ini tajam ini simbol lebih kecil ini ya. Bucu tajam ini tunjuk ke kiri, maksudnya luasnya di sebelah kiri ya. Ini pun satu cara nak ingat luasnya di kiri ke di kanan untuk simbol lebih kecil lebih besar ini. So sekarang lebih kecil kita pakai P. Ingat kecil tengah besar. Pelajar sebut PQR, kemudian simbolnya kita start dengan kecil dulu. Kita sebut kecil dulu. Kecil, kemudian tengah, kemudian kanan. Ingat macam ini ya. Okey. Lepas kita tekan 1 untuk pilih P, macam ini. Kita tekan, dia akan keluar P, kemudian bracket, nombor negatif 0.231 dan sama dengan ini pelajar tekan. Okey, lepas tekan keluarlah jawapan keberangkarian untuk soalan B ini ya. Dan kalkulator dia beri kita 5 tempat perpuluhan dan pelajar bundakan kepada 4 tempat perpuluhan setara dengan jadual atau sifil taburan normal piawai. Okey ya, pelajar nampak ada soalan kadang-kadang ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A selalunya soalan yang basic lah. Macam soalan ini cari skor Z kemudian bahagian B baru hitung keberangkarian. Ingat keberangkarian ada P dan dalam bracket pun X kena tukar jadi Z ingatlah langkah pertama sebelum cari keberangkarian ialah mesti tukar X jadi Z dulu sebelum boleh pakai kalkulator cari keberangkarian. Kita tak boleh lari dari formula hijau di sini ya. Ingat cari keberangkarian pun pakai juga formula hijau, iaitu formula cari Z, iaitu tukar X di sini jadi Z. Okey, kita lihat pula soalan 2. Okey, soalan 2 ini soalan basic lagi. Actually ini adalah soalan bahagian A sebab tak cukup ruang cikgu buat ini dalam satu slide. Okey, ini ialah soalan basic macam soalan A, soalan 1 tadi iaitu nak hitung skor Z. Okey, diberi X ialah suatu pemboleh ubah rawak yang bertaburan normal dengan min 44. Okey, so min ialah mu dan sisihan piawai 10.62. Sisihan piawai diwakili oleh simbol sigma. Pelajar semasa pelajar baca soalan, pelajar boleh circle, kemudian labelkan simbolnya mu sigma. Hitung skor Z jika X sama dengan 50. X ialah pemboleh ubah rawak taburan normal. Okey. So kita nak tukar X jadi Z dengan menggunakan formula yang selalu cikgu tunjuk dalam hijau ini Z lah. Nak tukar jadi Z pakai formula Z sama dengan X tolak mu per sigma. Ini soalan yang basic macam latihan 1. Okey, kita tulis Z sama dengan X ialah 50 tolak mu. Mu tadi dah label, mu ialah min 44 bahagi dengan sisihan piawai iaitu sigma 10.62. Mu dan sigma dan juga X semua diberi oleh soalan. Okey, yang merah itu sentiasa cikgu guna untuk mewakili mu dan sigma dan purple color ialah X. Okey, sama juga tekan kalkulator saja. Ingat selepas 44 kena tekan apa sama dengan ini yang kesilapan umum yang cikgu perasan that's why selalu cikgu nak tekankan kalau tidak ganti dengan betul tapi tekan kalkulator salah, tekan cara yang salah, maka pelajar tak akan dapat jawapan yang salah juga tau. So sangat hati-hati kalau tidak nanti soalan yang basic yang senang ini tak dapat markah. Okey ini jawapan akhir kita bunda jadi jawapan akhir bagi apa? Z ini kita bunda jadi 4
4 angka bererti ya. 1, 2, 3, 4 nah. 4 angka bererti. Okey. Ni soalan 3 ni actually ialah bahagian B bagi soalan 2 tadi ya. Sebab dia panjang sangat. Tak muat satu slide. So saya asingkan jadi soalan 3. Sebab dia memang kadang-kadang biasanya juga dia tak ada kaitan walaupun dia soalan A dan B ya, tunjuk sebagai soalan A dan B dalam peperiksaan, tapi dia tak ada kaitan, dia soalan lain. Okey, macam ini soalan lain kan. Tadi tak ada mangga. Ini ada mangga. Jisim sebiji mangga yang dipetik dari dusun Ali didapati bertaburan secara normal dengan min. Tengok soalan cerita-cerita ini ya. Lepas dia kata suatu kuantiti suatu pemboleh ubah rawak bertaburan secara normal, dia akan diikuti dengan maklumat apa? Min dan sisihan piawai bagi taburan normal tersebut. Sebab memang penting untuk kita ada maklumat min dan sisihan piawai supaya kita boleh guna formula skor Z. Sebab dalam mengira skor Z kita perlukan min dan sisihan piawai kan. Sebab X tolak mu per sigma. So kita perlukan mu dan sigma. Okay. So sekarang soalan ini ialah hitung keberangkarian. Tengok pelajar nak nampak selalu tanya dua jenis soalan. Satu ialah cari skor Z. Kemudian level up sikit ialah kena hitung keberangkarian. Kadang-kadang dia terus suruh pelajar hitung keberangkarian. Sebab dalam proses hitung keberangkarian, kita pun akan tukar X jadi Z. Masih kena cari skor Z juga, tapi kita kira sekaligus dalam bracket keberangkarian itu. Hitung keberangkarian bahawa jisim sebiji mangga yang dipilih secara rawak terletak di antara 360 gram dan 430 gram. Okay, So, ni mula-mula kita wakilkan keberangkarian yang nak dicari itu dalam bentuk simbol, iaitu P. Kemudian dalam bracket kita tuliskanlah jisim yang kita nak cari, julat jisim yang kita nak cari keberangkarian ini ya. Di antara, maka kita tulis X di tengah-tengah, kemudian guna simbol lebih kecil daripada 360, kemudian lebih kecil daripada 430. Ini dipanggil apa? Secara ayat ialah terletak di antara dua nilai. Dalam bentuk simbol matematik ialah X. Ni ada dua simbol lebih kecil, lebih besar, lebih kecil ini. Kemudian kita tuliskan lebih kecil dulu, nombor yang lebih kecil, kemudian ni maksudnya lebih besar dari nombor yang kecil ini, kemudian lebih kecil dari nombor yang besar ini. Dalam ayat kita baca X terletak di antara 360 dan 430. Okay, sekarang kita nak start buat pemiawaian lah. So ini faham pelajar semua? Ini simbol ini. So sekarang lepas kita dah terjemahkan ayat yang panjang ini jadi bentuk simbol. So sekarang kita nak tukar X kepada Z, iaitu kita buat pemiawaian melalui formula hijau ini. Okay, so sama dengan, so X jangan tulis X lagi, sekarang kita tulis Z pula. Sama juga masih ada simbol lebih besar, lebih kecil. Hanya sekarang kita pakailah pecahan ini ya, formula dalam bentuk pecahan itu iaitu X tolak mu per sigma. Okay, X di sebelah kiri ialah 360. So tolak 380 iaitu mu ialah cikgu dah label dengan simbol dan dalam warna merah pada soalan. Okay, mu ialah min 380 bahagi dengan sigma ialah sisihan piawai 41. So kita repeat, kita ulang benda yang sama, ulang formula yang sama.
hanya sekarang X kita ialah 430. So 430 tolak mu 380 bahagi sigma 41. Okay, so senang saja kalau pelajar lihat baik-baik, senang saja. Ingat X kena tukar jadi Z. Bila Z maksudnya sini ialah formula pecahan yang hijau di sini. Okay, sekarang pakailah kalkulator macam biasa, kita kiralah pecahan ini, dua pecahan ini. Sekarang ada dua lah. Kalau di antara ada dua pecahan untuk kira lah, tapi cara yang sama juga. Dan Z ini pelajar boleh bunda jadi 3 tempat perpuluhan. Pelajar boleh ingat sebab SAT macam dia lain peraturan. Untuk Z sama juga sebab calculate sifil. Kalau pelajar lihat sifil, nilai Z nilai skor Z itu dalam sifil boleh baca hingga 3 tempat perpuluhan. Itu sebabnya sekarang pelajar boleh bundakan pecahan ini, jawapan dua pecahan Z di sini kepada 3 tempat perpuluhan. Oke, sekarang kita dah boleh, sudah Z, dan dalam satu nombor kita dah boleh pakai kalkulator, iaitu ikut langkah setup kalkulator di sini untuk cari keberangkarian. Ini kalau ada dua nombor, kalau Z di antara dua nombor ini bermaksud tengah. Ini bermaksud case tengah, kita kena pakai Q. Ingat dia punya pattern bila nak pakai Q, iaitu dalam bracket ini pelajar akan nampak Z di antara dua nombor. Boleh dua-dua positif, boleh dua-dua negatif, atau satu negatif, satu positif macam sekarang, ataupun case salah satu ada kosong. Semua case ini kita pakai Q, iaitu dengan ringkasnya ialah bila Z terletak antara dua nombor lah, tak kira nombor apa, kita pilih Q dengan tekan 2. Okay, so lebih senang kita fahamkan graf bagi keberangkarian ini ya. So mula-mula labelkan negatif 0.488 di sebelah kiri dan 1.22, kosong di sini tak tulis pun tak apa. 1.22 sebab sama nilai. Ini positif, so tulis di sebelah kanan. Sebelah kanan apa? Paksi Y. Okay. Sebab Q ini ya, dia bagi luas mula dari kosong ke satu nombor. Macam ini, satu nombor ni. So bila you tekan Q negatif 0.488, luas yang diberi ialah dari paksi Y hingga ke nombor ini. Okay, dan bila pelajar tekan Q 1.22, luas yang diberi oleh kalkulator ialah mula kira dari paksi Y hingga ke 1.22. Okay ya. So sekarang ialah Z di antara dua nombor ini, maka kita kena tambahkan dua luas yang diberi oleh dua Q di sini ya. So Q bagi negatif ini ialah 0.1872. Q bagi 1.22 pula ialah 0.3888. So kita di sini ya, kita kena tekan Q 2 kali ya. Setiap satu untuk setiap satu nombor di sini. Kemudian pelajar bunda. Bagi setiap satu Q ini pelajar bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Sebab kalkulator bagi 5 tempat perpuluhan. Okay, setiap Q pelajar bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Kemudian mesti tambah. Ingat bila dalam bracket ini satu negatif, satu lagi positif. Tengok raja, kita faham kita nak cari luas di antara dua nilai ini kan. So kita kena cari jumlah luas sebab Q dia bagi dia bukan bagi keseluruhan. Q ini dia hanya bagi luas dari kosong, tak kira dari kosong ke suatu nombor. So kita kena cari
Q ini asing-asing, lepas itu kita tambahkan. Lepas itu kita tambahkan. Ingat, kita kena tekan Q bagi setiap satu nombor di sini. Kemudian kita kena tambah sebab tengok raja lah mengapa kita kena tambah, sebab Q ini ialah dari kosong ke negatif. Q yang positif ialah dari kosong ke positif. So kita mau semua. So kita kena tambah sebab kita nak mau semua luas. Di antara negatif dan positif kita kena jumlahkan kedua-dua luas lah. Okay, ya, harap pelajar dah faham soalannya ini. Terutama yang di antara ini nak tulis macam mana di antara. Okay, soalan lain pula. Tinggi kanak-kanak di sebuah tadika adalah bertaburan normal dengan min 98 cm dan variance 25 cm. Cari keberangkarian bahawa seorang kanak-kanak yang dipilih secara rawak mempunyai tinggi lebih daripada 102 cm. Ini ialah cari keberangkarian, ialah kita cari keberangkarian bagi seorang yang dipilih secara rawak, mesti dipilih secara rawak dan didapati tingginya lebih daripada 102. So soalan ini sama juga macam soalan 3 tadi, nak cari keberangkarian. Tapi sekarang ialah yang lebih daripada, tadi ialah di antara dua nilai. Okay, sama juga kita tuliskan keberangkarian ini dalam simbol. Dalam simbol ialah P huruf besar mewakili probability, dalam bahasa Melayu ialah keberangkarian. P ini ialah probability dalam bahasa Inggeris. Maksudnya keberangkarian. Okay, keberangkarian bagi apa? X lebih daripada 102. Iaitu tinggi kanak-kanak itu 102 cm. Okay, sama juga. Terus kita first step kena tukar X jadi Z melalui formula ini. Z sama dengan X tolak mu per sigma. Ingat pelajar hari-hari sebut X tolak mu per sigma. X tolak mu per sigma. Ini formula yang asas sekali yang kita akan guna mula-mula setiap kali. Nak cari skor Z pun kena guna, nak cari keberangkarian sekarang, ni cari keberangkarian sekarang pun kita guna. Sekarang kita guna dalam bracket. X jangan tulis X lagi sebab kita nak tukar jadi Z sekarang. Tukar jadi Z, tulis Z. Masih sama, kita kena ikut simbol lebih besar, jangan tukar simbol, ikut balik soalan asal. Kemudian kita gunalah formula Z ini X tolak mu per sigma. X ialah inilah yang soalan selalu ialah X yang soalan tanya ini 102. Yang purple color tolak mu. Mu ialah min 98. Ambil dari yang merah. Yang cikgu dah guna warna merah dalam soalan untuk senang lihat. Bahagi dengan soalan ini, hati-hati soalan bagi variance dan kita mau sigma dalam formula Z ini ialah sigma. So dari variance nak dapat sigma ialah kita punca kuasa 2kan saja. Punca kuasa 2kan variance kita dapat sisihan piawai. So punca kuasa 2kan 25. Pelajar boleh buat macam cikgu buat, boleh terus buat punca kuasa 2 25 dalam bracket di sini Kalkulator boleh kira terus. Boleh kira terus macam biasa. Bila nak puncak kuasa 2, pelajar tekan saja button puncak kuasa 2 dan diikuti dengan nombor 25. Akan terus ini dah boleh dapat tepat-tepat 0.8. Boleh dapat tepat-tepat, so tak payah bunda apa-apa. Okay, so sekarang dah dapat satu nilai Z, kita dah boleh cari keberangkarian dari kalkulator. So dan boleh juga pelajar nak laka ni, nak laka dalam otak pun boleh sebab ini simple kan. Ada satu teknik untuk pelajar ingat nak
laka di kiri ke di kanan, pelajar tengok simbol lebih besar ini, lebih besar, tengok ini tajam. Yang tajam ini, bucu tajam ini tunjuk ke kanan, maka pelajar lorek ke kanan. Tajam ini tunjuk ke kanan, so lorek ke kanan 0.8 ataupun secara konsep ialah lorekkan kanan sebab apa? Semua nombor di kanan adalah lebih besar daripada 0.8 pun sama jugalah. So luas yang kelabu ni mewakili keberangkarian PZ lebih besar dari 0.8. Sekarang kita boleh, ini nak laka tak laka pun tak apa. Ini lebih faham lah apa maksud ini. Secara graf keberangkarian diberi oleh luas. Itu sajalah. Tak laka pun tak apa. Okey, so sekarang dah boleh tekan kalkulator. So lebih besar kita right, R, right, ataupun PQR kecil tengah kanan. Kecil tengah lebih besar. Kecil tengah besar. So kita tekan 3, kalkulator akan bagi R bracket, pelajar tekan 0.8 sama dengan dapat jawapan 0.2119. Ini cikgu dah bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Okey, soalan 5A, markah bagi sekumpulan pelajar dalam suatu ujian matematik bertaburan secara normal dengan min 60 dan variance 9. Maksudnya min ialah 60 markah lah. Cari keberangkarian bahawa seorang pelajar yang dipilih secara rawak mendapat markah kurang daripada 57. Kurang dari 57 markah. Kita nak cari keberangkariannya. Okay, so kita sama juga, kita kena wakilkan keberangkarian yang hendak dicari dalam bentuk simbol, iaitu P probability dalam bracket ialah maka ialah apa? X. Maka sekarang ialah pemboleh ubah rawak normal. So X maka kita kurang daripada, kita ikut terjemah saja. Maka ialah X kurang daripada, simbol kurang daripada 57, kita pun tulis 57. X di sini mewakili markah lah, iaitu pemboleh ubah rawak normal ataupun taburan normal. Okey, ingat cepat-cepat langkah pertama tukar X kepada Z melalui formula hijau di sini. Okey, iaitu kita tulis P juga, bracket juga, hanya X sekarang dah tukar jadi Z, masih lebih kecil daripada sebelah kanan sini, masukkanlah formula Z. Z ialah apa? X tolak mu per sigma. So X ialah 57 tolak mu ialah min 60 bahagi dengan, sekarang sekali lagi formula, soalan bagi variance. Variance ialah punca variance. So kita nak apa? Sigma. Sigma ialah punca kuasa 2 variance. Ingat sisihan piawai ialah punca kuasa 2. So kita kena ingat bubuh punca kuasa 2 9. Jangan terus tulis 9. So soalan taburan normal ini yang susah ialah apa? Yang tricky. Part tricky ialah apa? Kadang-kala dia bagi variance, kadang-kala bagi sisihan piawai. So pelajar kena sangat berhati-hati. Kena sangat berhati-hati baca sini variance ini. Kalau variance, pelajar kena punca kuasa 2 kan variance di sini. Okey, sama juga kita tekan kalkulator yang ini. Ingat lepas 60 tekan sama dengan dulu, lepas tu tekan bahagi, kemudian tekan punca kuasa 2 9. Ini pun dapat tepat-tepat negatif 1. Okey. Ini dia punya graf loceng. Graf taburan normal piawai ini berbentuk apa? Loceng. Ini ialah lengkung normal piawai. Ini ialah yang piawai sebab kita pakai Z. Paksi X ini mewakili nilai Z. So tengah-tengah mesti apa? Minnya kosong.
So sekarang lebih kecil lebih kecil, tengok yang tajam. Bucu tajam ini tunjuk ke kiri, maka pelajar ingat lorek ke kiri. Lorek ke kiri negatif 1. Luas berlorek ini mewakili keberangkarian keberangkarian yang kita nak cari ini ya. Nah, ini sama P Z lebih kecil dari negatif 1. Dan luas ini kita sekarang nak cari dari kalkulator. Ini langkah nak set up kalkulator. Okay, sekarang lebih kecil kita pakai P dengan tekan 1. Tekan 1 baru kalkulator keluar P bracket. Dan pelajar masukkan negatif 1 dan tekan sama dengan baru keluar jawapan keberangkarian. Okay, kalkulator bagi sampai 5 tempat perpuluhan. Pelajar kena bunda kepada 4 tempat perpuluhan ikut sifil. Ikut sifil. So inilah jawapan dalam perpuluhan 4 tempat perpuluhan. Ini panggil keberangkarian. Berapa mungkin suatu peristiwa ini berlaku, dipanggil keberangkarian. Okey, ini soalan 5A. Sekarang lihat soalan 5B. Soalan 5B ya. So atas soalan masih sama sebab tak muatlah satu slide. So cikgu ulang. Hanya bahagian bawah itu ialah dia punya soalan bahagian B. Atas sama, ayat pertama adalah ayat yang sama. Bahagian B-nya ialah nak cari keberangkarian bahawa seorang pelajar yang dipilih secara rawak mendapat markah antara 55 dan 65. Tadi ialah lebih kecil dari suatu nombor. Sekarang di antara. Masih soalan yang nak cari keberangkarian. So tak ada apa yang baru. Ini macam satu soalan. Tadi pun ada yang nak cari keberangkarian terletak antara dua nombor kan. Hanya dia punya simbol pelajar kena tahu lah. Kalau antara tulis guna simbol macam ini. Antara iaitu X lebih besar dari 55 tapi lebih kecil dari 65 lah. Ini maksudnya di antara. Di antara yang diwakili oleh simbol matematik X mewakili markah. P mewakili keberangkarian. So di antara. So mesti ada dua nombor lah dalam bracket simbolnya mesti lebih besar dari yang kecil lah. Kemudian lebih kecil dari yang besar. Okay, sama juga kita kena tukar X jadi Z melalui formula Z di sini, iaitu Z sama dengan X tolak mu per sigma. So sama juga kita kena buat untuk 55 dan 65 tapi ulang apa? Formula yang sama lah, hanya X itu sekarang mula-mula ialah 55. Okay, sebelah kanan kita ikut 65, maka kita pakai 65. Yang merah ini adalah sama sebab mu dan sigma yang sama. Hanya sekarang soalan bagi variance, maka kita kena punca kuasa 2kan variance, iaitu punca kuasa 2kan 9, iaitu kita dapat 3. Okay, sekarang kita kira dua pecahan ini guna kalkulator dan ingat bagi nilai Z sekarang ini dua-dua ini ialah Z kan. Z kalau ikut sifil atau jadual taburan nomor piawai kita boleh baca hingga 3 tempat perpuluhan. 3 tempat perpuluhan itu sebabnya kita pun bundakan jawapan dalam kalkulator itu kepada 3 tempat perpuluhan macam sekarang ini. Dia ialah 0.6666666 banyak 6 panjang. So kita bunda jadi negatif 1.667 Okay. Okay. So sama juga sekarang dah Z dah dapat dua nilai Z ini, kita dah boleh guna kalkulator untuk cari keberangkarian dan inilah dia punya graf loceng. Panggil dia loceng sebab memang graf taburan normal ini berbentuk loceng. Panggil graf loceng, pelajar boleh senang ingat. Okay, kita labelkan dua
nilai Z ini pada paksi Z yaitu negatif di sebelah negatif dan yang positif di sebelah kanan paksi Y. Oke, dan luas yang ini yaitu luas antar dari paksi Y ke nombor negatif diberi oleh Q yang negatif ini, dan luas yang di sebelah kanan paksi Y pula diberi oleh Q yang positif ini. Ingat Q ini dia mesti satu sempadan ialah paksi Y luas yang diberi oleh Q di sini. Ingat satu sempadannya merupakan paksi Y. So sekarang ialah melibatkan kiri kanan paksi Y soalan sekarang, sebab satu negatif, satu positif, maka pelajar kena ingat kita kena tambah 2Q di sini, iaitu Q yang negatif tambah Q yang negatif tambah Q yang positif. Tengok sama nilai. Mengapa sama nilai? Sebab Z di sini walaupun satu negatif, satu positif, kalau dia punya nilai sama yaitu ada 1.667 kan. So nilai sama, luas akan sama. Sini luas ini Raja ini nampak tak sama lah. Tapi ingatlah sama. Sebab ini cikgu ambil satu graf sebagai contoh saja. Sepatutnya laka bagi dia lebih kurang sama saiz. So sebab nilai sama, walaupun satu negatif, satu positif, luas tak ada negatif, maka dua nilai luas adalah sama. So pelajar boleh tekan sekali, kemudian boleh tambah satu lagi yang sama ataupun kali 2 pun boleh guna keberangkatan ini kali 2 pun boleh, ataupun tambah 2 kali nilai luas yang sama pun boleh. Oke, kita dapat bila tambah kita dapat ini. Oke, so ini sama saja, either dia kata lebih besar atau lebih kecil dari suatu nombor ataupun terletak di antara dua nombor, hanya pelajar kena tahu tulis dalam bentuk keberangkarian. Kalau di antara tulis macam ini. Oke, soalan 6, soalan lain pula. Skor yang diperolehi oleh 6,000 orang calon dalam suatu peperiksaan tertentu bertabur secara normal. Ini nak bagi tahu soalan ini ialah soalan taburan normal sajalah. Dan diikuti soalan akan bagi tahu nilai min dan sisihan piawai ataupun kadang-kala dia bagi variance. Okey, soalan A. Soalan A soalan 6 ini level up soalan 6 ini dia soalan lain jenis sikit daripada soalan-soalan yang sebelum ini so pelajar minta beri perhatian soalan ini saya ingat soalan last dan soalan yang level up So A jika satu skor 75 atau lebih diperlukan untuk lulus dengan cemerlang, anggarkan bilangan pelajar yang mendapat grade cemerlang. Ni tak pernah lihat kan soalan macam ini. Tapi jangan risau. Kalau pelajar dah belajar sekarang, pelajar akan tahu macam mana nak selesaikan soalan seperti ini. Tak pernah cari bilangan kan, selalu cari saja keberangkarian. So sama juga bagi soalan yang nak cari bilangan, kita mesti cari dulu keberangkarian. Ingat, soalan taburan normal ini tak boleh lari dari cari keberangkarian. Mau tak mau, pelajar cari saja keberangkarian. Mesti betul. So sebelum kita boleh anggarkan bilangan pelajar, kita mesti tahu dia punya keberangkarian dulu. Kita mesti cari keberangkarian untuk apa? Pelajar mendapat satu skor 75 atau lebih. Inilah kita punya penyelesaian. Mula-mula kena cari keberangkarian dulu. Ingat, taburan normal apa yang kita boleh buat ialah cari keberangkarian. Sangat penting kita cari keberangkarian bagi soalan taburan normal. Cari keberangkarian macam biasa lah, iaitu kita ikut ini. Ikut
apa yang kita, X-nya, apakah syarat X yang kita mau cari keberangkarian itu, yaitu X ini mesti apa? Kita cari keberangkarian bagi X adalah skor di sini. 75 atau lebih secara simbol ialah lebih maksudnya lebih besar atau apa sama dengan 75. So ada satu garis mewakili apa atau sama dengan. So ini bermaksud apa? X mesti lebih besar daripada 75 atau sama dengan 75. Ini 75 atau lebih ialah cara kita sebut secara ayat. Sama juga kita mesti tukar X jadi Z melalui formula Z sama dengan X tolak mu per sigma. Okay. X tukar jadi Z masih ikut simbol lebih besar atau sama dengan. Then jangan tulis saja sekarang 75 ini kena ganti dalam rumus X tolak mu per sigma. X ialah 75 lah. Nah, ini X kan. X ialah 75. Kita start dengan 75. Kemudian tolak min 55 bahagi dengan sisihan piawai. Sekolah ini senang dia bagi terus sisihan piawai. Kita pun boleh ganti terus lah. Sebab memang sigma ialah sisihan piawai. Ganti terus. Tak payah puncak kuasa 2 apa-apa. So bahagi dengan 10. So step sekarang ialah kita kira pecahan ini dapat tepat 2. Okay. Ini cikgu lakarkan graf bentuk loceng ini. Okay. Lebih besar. So lorek ke kanan 2. Luas ini mewakili keberangkarian. Sekarang kita nak cari keberangkarian ini melalui kalkulator. Lebih besar kita pilih R. Pilih R, tekan 2. Tekan sama dengan dapat jawapan keberangkarian 0.0228. Ini pun dah bunda jadi 4 tempat perpuluhan. So ini maksudnya jangan takut tengok nak cari bilangan pelajar macam mana nak cari. Tak payah risaukan pelajar terus saja ingat apa-apa pun cari keberangkarian dulu. Kalau soalan minta keberangkarian, minta bilangan, pelajar cari keberangkarian seperti biasa. Cari dulu keberangkarian. Kita ada keberangkarian, baru kita boleh sekarang boleh kira atau anggarkan bilangan pelajar. Cikgu dah tulis, dah dapat keberangkarian, baru pelajar tulis bilangan pelajar. So ini tak payah tulis panjang-panjang. Cikgu tak ada tempat, so boleh tulis bilangan pelajar saja. Faham bilangan pelajar ini refer kepada bilangan pelajar yang mendapat grade cemerlang. Sebab mesti dapat markah lebih atau sama dengan 75 baru dikira apa lulus dengan cemerlang ataupun mendapat grade cemerlang. Macam mana nak kira? Kita guna saja keberangkarian yang kita kira ni kali dengan jumlah calon. Jumlah calon dalam peperiksaan iaitu 6,000. Senang saja nak cari bilangan mesti pakai keberangkariannya kali dengan jumlah calon. Senang saja. Tapi bila tekan kalkulator dapat 136.8. So bilangan pelajar tak ada 0.8 orang, tak ada sekerat orang. So mesti nombor bulatkan bilangan orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, tak ada 3.8 orang. So apa kita boleh buat? Kita mesti bundakan. Kalau kita dapat perpuluhan, kita mesti bunda. Kalau bilangan pelajar nak cari bilangan orang, sebab dia mesti nombor bulat, tak ada separuh orang. So kita mesti bunda jadi nombor bulat saja. So kita jangan tulis ini. That's why cikgu tulis dulu dalam warna pink color, bagi tahu apa yang kita akan dapat dalam kalkulator. Cikgu nak tunjuk kepada kamu, memang kita tak dapat nombor bulat di sini. So kita kena bunda jadi berapa? Kalau 0.5 dan ke atas kita tambah 1 ke depan, iaitu kita kena tulis di sini 137 orang. So ini jangan tulis, ini cikgu tunjuk bagi tahu saja. Kena buat pembundaran jadi nombor bulat. So bila saya dah tekan ini hilang.
Ini tak payah tulis. So that's why I tak mau bagi dia nampak. Saya tekan jawapan yang dah bundakan, ini tak nampak lagi ya. Maksudnya pelajar tak payah tulis yang poin 8 itu. Terus pelajar bundakan dan tulis jawapan yang dah bunda. 137. Okey ya. Okey, ini soalan bahagian B last. Ini sambungan sambungan soalan tadi. So ayat pertama adalah sama, hanya B saja yang lain Sekarang B pula. Jika 70% daripada calon-calon itu lulus dalam peperiksaan, diberitahu, anggarkan skor minimum yang diperlukan untuk lulus. Ingat peratus dalam keberangkarian peratus boleh tukar jadi keberangkarian kalau pelajar tukarnya jadi bentuk perpuluhan dengan bahagi 100 peratus. Kalau kita nak tukar jadi nombor perpuluhan, kita bahaginya dengan 100. Dan keberangkarian selalu kita tulis dalam perpuluhan. Tapi ingat, kalau soalan dia bagi peratus, peratus itu maksudnya ialah keberangkarian. Tapi dalam kiraan kita kena tukar kepada perpuluhan. Tapi ingat peratus-peratus itu ialah soalan dia nak bagi tahu nilai keberangkarian. Okey, sekarang ini ialah soalan yang terbalik. Soalan proses yang terbalik. Diberi keberangkarian 70%, kita nak cari apa? Skor minimum. Ingat, skor itu dia ialah apa? Pemboleh ubah rawak taburan normal, iaitu kita yang selalu kita pakai huruf X. Huruf besar X kan. Huruf besar X mewakili pemboleh ubah rawak normal. So skor minimum sekarang yang kita nak cari ini ialah X. Maksudnya skor soalan B ini ialah soalan yang terbalik dari soalan-soalan yang kita buat selama ini. Selama ini kita buat soalan yang secara langsung, iaitu nak cari keberangkarian. Ini ialah the only one soalan yang kita dapat contoh soalan yang proses yang terbalik. Diberi keberangkarian, kita nak cari balik dia punya X. Selalu diberi X kan, kita nak cari keberangkarian PX lebih kecil dari suatu nombor. Okay, so sekarang langkah pertama kita kena biar atau kita katakan, kita kena biar satu huruf untuk mewakili skor minimum untuk lulus yang kita kena cari ini. Yang warna pink ini kita nak anggarkan skor minimum. So kita kena wakilkannya lah dengan satu huruf, baru kita boleh guna dalam formula untuk kira. Kita tak boleh tulis perkataan kan dalam formula. So kita ingat mesti bagi dia satu nama, katakan K Okay. Kalau ada K, maka kita boleh wakilkan K ini dalam keberangkarian. Ingat, kita tak boleh lari dari keberangkarian. Bagi tajuk taburan normal ini, ingat semua soalan ini biasanya melibatkan apa? Keberangkarian. So kalau pelajar nampak persen-persen ini maksudnya keberangkarian. Soalan bagi maklumat keberangkarian, so kita kena guna. Kita mesti guna. Nak guna, kita kena tuliskan dalam bentuk simbol keberangkarian. Ini keberangkarian macam mana? Pelajar kena boleh fahamkan. So kita tulis P X. X ialah apa? Skor. Skor. So ini K pun skor, tapi dia ada dia punya K ini dia punya ciri ialah skor minimum lah untuk lulus. X ialah secara am lah semua skor. Skor di sini kalau nak dapat skor minimum, nak cikgu dah tunjuk kat sini. Skor minimum untuk lulus maksudnya pelajar mesti dapat sama dengan skor ini, iaitu sama dengan K ataupun lebih besar. Kalau nak lulus lebih dari markah minimum lulus boleh kan? Jangan kurang saja. Lebih tak apa, nak lulus lebih dari markah lulus boleh.
Contohnya, maka lulus 50, maka pelajar mesti dapat sekurang-kurangnya 50. Maksudnya boleh 50 atau lebih dari 50. So, sekarang kalau K adalah skor minimum lulus, maka X mesti lebih besar atau sama dengan K kan. Ini pelajar kena faham dia punya konsep apa skor minimum untuk lulus. So, kena tahu pakai simbol lebih besar atau sama dengan skor minimum. Lebih besar atau sama dengan skor minimum baru dipanggil minimum. Okey, sama dengan apa? 70%. Tapi tak boleh guna persen. Kita keberangkarian kita kena guna nombor perpuluhan. So 70 bahagi 100 dapat 0.70. Okey, dan ingat kita mesti tukar X jadi Z. So X ini kita tukar jadi Z, maka K pun bukan lagi K sebab K ialah dalam bentuk X. So kita tak tahu ni Z1 ni yang kita nak carilah. Kita kena cari skor Z bagi K. Z1 ini ialah skor Z skor Z bagi K, iaitu yang sudah standardized punya. X ini kita tukar jadi Z, maka K pun kena tukar jadi Z. So tak mau bagi dia sama dengan Z ini, so cikgu pakai Z1 lah. Okay, masih sama tapi dia punya keberangkarian tak ubah, tak tukar, sama hanya bagi Z ke bagi X ke keberangkarian tetap 0.7. Okay, dan pelajar boleh fahamkan graf Lorentz bagi keberangkarian P Z lebih besar daripada Z1. So lebih besar kita lorek sebelah kanan Z1 dan luas di sebelah kanan Z1 ini sama dengan 0.70. Okey, dan ingat tengok mengapa cikgu lorek di mengapa Z1 itu cikgu tahu tulis di bahagian negatif paksi X, bahagian negatif paksi X atau paksi Z ini. Mengapa? Sebab kita nak tahu ni kita kena tengok nilai keberangkarian. Kalau lebih dari separuh iaitu lebih dari 0.5 maka Z1 itu sudah berada di bahagian negatif. Sebab kalau pelajar labelkan Z1 di bahagian positif, luas sebelah kanannya mesti kurang dari 0.5, kurang dari separuh graf kan. So ini pun satu pengetahuan yang pelajar kena tahu. Nak label Z1 ini di kiri ke di kanan paksi Y, kena tengok nilai keberangkarian. Lebih dari separuh ada di kiri paksi Y, maksudnya dia ialah negatif. Z1 negatif sebab ini 0.7, baru dia lebih dari separuh graf. Lebih 0.7 maksudnya dah lebih dari 0.5, so Z1 sudah berada di bahagian negatif di sini. Okey, tapi kalau Z1 ini negatif, kita tak boleh, sekarang proses yang terbalik kan, kita nak cari Z1, kita tak boleh lari dari pakai sifil. Kalau pakai sifil Z1, ingat Z1 mesti apa? Positif. Kita dah lihat hari itu yang cikgu pakai Google Jamboard itu, yang pakai jadual, yang pakai sifil itu, cikgu kita dah buat ulang kaji. Kalau nak pakai sifil dia ada banyak kekangan. Dia Z1 mesti positif dan luas pula mesti di sebelah kirinya. Dia mesti yang kurang, lower tail, sebab kita pakai sifil taburan normal piawai yang lower tail, lower maksudnya kurang. Kita kena ambil luas yang di sebelah kiri suatu nilai Z yang positif. So ini tak boleh pakai lagi. So kita kena tukar pula. Kita kena ambil dia punya kembak yang selalu cikgu kata. Kita kena guna kembaknya. Sebab dia negatif, kita kena ambil kembaknya yang positif. Kena bagi lagi satu nama lain, Z2. Ni dari graf senang faham. Dari graf Lorentz ini senang faham. Apa pula keberangkarian ni? Grafnya macam mana? Dan pelajar akan faham. Kita ini kembak yang negatif.
tak boleh guna sifir, so kita guna kembak bagi Z1 yang positif. Kembak sebab apa cikgu panggil kembak? Sebab nombor nilainya sama, baru luasnya akan sama, 0.7. Maksudnya Z2 dia punya nilai sama dengan Z1, hanya ini negatif, ini positif. Tapi nilai sama, so luas sama. So luas ini dia apa? Dia terbalik sebab dia simetri kan. So sebelah kanan ini sama besar dengan sebelah kiri di sini ya. Yang putih ini pula sama dengan putih sini sebab sifat simetri graf Lorentz ini ya. Graf Lorentz ini dia simetri pada tengah-tengah. So kanan sama luas dengan yang kiri. So mengapa nak pakai ni? Sebab yang inilah graf Lorentz yang bawah inilah yang kita boleh pakai sifir yang memenuhi apa? Memenuhi ciri-ciri sifir, iaitu Z ini mesti positif dan luas mesti yang di sebelah kiri Z di sini, iaitu luas bagi Z lebih kecil dari Z2. Okay, so dah dapat ini, maka kita boleh cari Z2 iaitu proses yang terbalik dari 0.7, cari 0.7 dari dalam sifir itu, dapatkan Z yang Google Zenboard hari itu. Tapi yang ini cikgu nak bagi tahu, pelajar boleh cuba keluarkan sifir atau jadual itu dan cuba cari 0.7 memang tak dapat tepat-tepat kita boleh cari, kadang-kadang tak boleh dapat tepat-tepat, kita tambah pun dia tak cukup memang tak cukup bahagian dalam itu kita kena tambah guna yang kolom di sebelah kanan. Kadang-kadang lepas tambah pun tak boleh dapat tepat-tepat 0.7000. So apa yang kita boleh buat, cari nilai keberangkarian yang paling hampir dengan 0.7 lah, 0.699 lebih lah. Dan kita dapati Z2 ini ialah 0.524. Memang kita boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan skor Z. So ini proses yang terbalik iaitu dari keberangkarian 0.7, iaitu kita cari yang cikgu kata cari nombor yang tersembunyi atau cari harta karun hari itu kan. Cari di bahagian dalam sifir itu, kemudian baca ke kiri, baca ke atas, itulah kita guna kemahiran yang kita belajar masa kelas yang cikgu pakai Google Jamboard itu yang ada jadual, semua jadual cikgu tunjuk semua sifir itu dari keberangkarian, iaitu ini melibatkan soalan terbalik. Dari keberangkarian kita cari balik dia punya Z itu diberi 0.7, kita nak cari Z2. So kita pastikan kita kena tukar pakai dia punya kembarnya, twinnya tukar ke bentuk yang boleh diguna oleh bentuk yang diberi oleh sifir lah, iaitu bentuk inilah. Mesti luas di sebelah kiri satu nombor positif. Lepas itu baru kita boleh cari balik Z1. Senang saja sebab dia kembak kan, hanya positif negatif saja yang terbalik. Nilainya masih 0.524. So kita tahu kalau dah tahu Z2 dari sifir, kita boleh cari balik yang kita mau. Ini Z2 bukan Z yang sebenar bagi X kita, bagi K kita kan. Z bagi K kita ialah apa? Z1 So ini ada melalui berapa peringkat lah. Dari Z2 kita kena cari balik Z1 yang kita mau. Z1, maka Z1 tengok graf senang. Z1 memang ialah negatif so kita bubuh saja negatif. Nombor nilai adalah sama 0.524 sebab dia kembak, luas sama. So nilai sama, hanya satu positif, satu negatif. Okay. So sekarang pun belum dah hampir dapat jawapan lah. Tapi skor minimum ini ialah X. X bukan skor Z Yang sekarang kita dapat Z1 itu ialah skor Z di sini. So sekarang kita kena cari X
melalui formula skor Z ini ya. Sebab skor Z di formula ini dia menghubungkan Z dengan X. Kalau kita dah tahu Z, kita boleh tukar balik juga jadi X juga melalui formula ini. So ingat formula Z sama dengan X tolak mu per sigma ini tak semestinya selalu cari Z lah. Latihan yang cikgu bagi itu selalu cari Z saja kan. Sekarang kita buat satu soalan yang terbalik. Kalau kita diberi Z macam sekarang Z1, kita boleh cari balik dia punya X. Iaitu apa yang kita kena buat sekarang. Iaitu kita kena cari balik dia punya X. X sekarang kita ialah K. So kita kena gantikan. Kita kena gantikan Z1 ini di tempat Z iaitu negatif 0.524. Yang ini ya, bukan ganti yang ini ya. Kita kena nilai Z yang sepadan dengan kita punya K pada asalnya ialah Z1. Z2 ini ialah untuk tolong kita dapatkan Z2 ini yang positif dari severe. So kita terpaksa tukar kembaknya. Lepas dah dapat, kita tukar balik, cari balik apa? Z1. Dah dapat Z1, kita kena cari balik dia punya X, iaitu K di sini. K ini ialah X. So X ini sekarang kita ganti dengan K. Kemudian tolak mu, min 55. Bahagi dengan sisihan piawai sigma 10. Samakan dengan kita punya Z iaitu negatif 0.524. Kemudian buat apa? Selesaikan persamaan linear ini. Untuk cari K, mula-mula kita kena hapuskan pembawa dulu dengan pindahkan 10 ke kanan. So darab 10 titik perpuluhan anjak satu tempat ke kanan. So kita dapat negatif 5.24. Kemudian kita nak cari K, kita pula kena pindahkan tolak 55 ke kanan. Bila kita pindah, kita kena terbalikkan tanda. Ingat So tolak 55 pindah jadi tambah 55. Ini kita salin balik dulu. Kemudian tulis tambah 55 dan kira guna kalkulator. Kita dapatlah nilai K kita. So K kita ialah apa? Skor minimum untuk lulus ialah 49.76. Ya, ini sebab markah kita tak payah bunda lah. Jadi nombor bulat tak payah bunda, jadi nombor bulat macam soalan apa? Bilangan pelajar lah atau bilangan orang. So harap pelajar dah faham. Okay. Sampai sini lesson hari ini. So pelajar ingatkan formula ini sekali lagi Z sama dengan X tolak mu per sigma.